Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera baik murid. Jadi kita akan belajar pula bagaimana untuk mengira kelajuan. Jadi kalau kau masih ingat, kelajuan tu adalah cepat ataupun lambatnya kan sesuatu. Jadi mengira kelajuan kita ada formula. Okay, so kita ada formula untuk mengira kelajuan. So formula untuk kira kelajuan adalah ni. Okay, so kelajuan pergerakan sesuatu objek ialah jarak yang dilalui oleh objek itu dalam tempoh satu unit masa. Jadi maksudnya kita boleh tahu orang tu lari laju, okey, ataupun orang tu lari lambat. Kita boleh tahu orang tu laju dengan jarak yang dilalui dan juga masa. Contohnya macam kita suruh 3 pelajar. Ini 3 pelajar berlari dalam 100 meter. So semua ni 100 meter, semua lari yang sama. Tapi kita boleh tahu yang A ni lagi laju sebab dia lari dalam 20 saat. Contoh, okay? So B ni dia kurang laju sikit. So dia lari dalam 40 saat. Okay? C ni lagi lambat sebab dia lari dalam 60 saat. So ni adalah kelajuan. Kita cakap, wah lajunya orang tu lari. Dia sampai 20 saat sahaja. Dia sampai sudah garis penamat. Lepas tu B tu dalam 40 saat dia akan sampai dekat garis penamat 100 meter. Yang C pula 60 saat 1 minit barulah dia sampai dekat garis penamat. Jadi barulah kita tengok, wah orang ni memang laju. 20 saat sampai sudah di garis penamat. Garis penamat dia adalah dalam 100 meter contoh. So tu adalah kelajuan. Macam tu lah kita boleh tengok. Okay, orang tu laju ke orang tu lambat. Okay, jadi yang kamu kena hafal kelajuan ada formula. Okay, so kelajuan adalah formula iaitu jarak bahagi dengan masa. Okay, so kelajuan jarak bahagi dengan masa. So ini adalah formula yang kamu kena hafal. Satu sahaja kamu kena hafal formula ini, iaitu kelajuan sama dengan jarak bahagi, okay? Kalau macam ni maksudnya bahagi dengan masa. So kalau contoh orang tu gerak tadi 100 meter bahagi dengan masa 20 meter, 20 saat. Jadi kita dapatlah berapa. Okay? So contoh dalam soalan ni, okay, dalam soalan kita ingin mencari kelajuan murid bernama S. Contohnya Siti, kelajuan si Siti ni. So dia berjalan contohnya 50 meter, okay, jarak dalam masa 8 saat. Contoh, dalam masa 8 saat. So 8 saat adalah masa, 50 meter adalah jarak. Jadi berapa kelajuan Siti ni? So kelajuan Siti ni adalah 6.25 meter per saat. Jadi kita tahulah pergerakan kelajuan dia adalah 6.25 meter per saat. Macam mana kamu cari? Kamu cuma bahagi 50, kamu bahagi dengan 8, dapatlah 6.25. So meter per saat ni macam mana pula kamu dapat? Ni meter, sini ada saat benda, okey? Saat. So dapatlah M per S ataupun M per S. Okay, so kita dapatlah ni. Okay, meter per saat. 6.25 ni kita dapat daripada ni. Okay. So, ni adalah formula kelajuan kan? Kita ada kelajuan sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okay, so kalau kamu susun dalam bentuk piramid, kamu tulis jarak dekat atas, kilometer dan juga masa dekat bawah. Ni adalah cara untuk kamu cari. Okay. So kadang-kadang kan soalan dia susah. Okay. Mudah kalau dia suruh kamu cari kilometer. So mudah, kamu sudah tahu lah jarak bahagi masa. Kan? Jarak bahagi dengan masa. So kamu sudah tahu. Senang. Tapi contoh kalau dalam soalan tu dia bagi kamu masa dan disuruh kamu cari jarak. Okay? Dia bagi kamu masa dan juga kelajuan.
So, dia suruh kamu cari jarak. Macam mana? So, kalau macam ni, kamu hanya perlu tutup benda ni. So, K darab dengan M, iaitu kelajuan darab dengan masa. Okay. Dan contoh lagi, kalau dia beri kamu soalan, dia suruh kamu cari masa. Okay. So, ni bila dia berada dekat atas, maksudnya dia bahagi. Kalau dia berada dekat bawah, satu macam ni, maksudnya mereka darab. Kalau dia berada dekat atas macam ni, maksudnya dia bahagi. Okay. Dia bahagi. Tapi kalau dia berada dekat bawah ni, maksudnya mereka darab. Okay. So, contoh kalau soalan tu dia suruh kamu cari jarak. Okay, dia bagi sudah kamu kelajuan dan juga masa. Jadi kamu cuma perlu darab lah. Kelajuan darab dengan masa dapatlah jarak. Okay. Kadang-kadang dia akan tanya soalan macam tu. Kadang-kadang dia akan tanya soalan yang senang sikit. Dia akan tanya apakah kelajuan. Jadi kamu cuma perlu hafal lah. Jarak bahagi dengan masa dapatlah sudah kelajuan. Jadi kita tengok beberapa contoh. Okay, beberapa contoh sebelum cikgu bagi kamu soalan. Okay, so cikgu ada dua contoh sebelum cikgu bagi kamu soalan. Latihan untuk hari ini. So, macam cikgu cakap tadi, kelajuan adalah jarak bahagi masa. So, kelajuan ni kita ada banyak. Okay, kita boleh kira dalam kilometer. Okay, kita boleh kira dalam meter. Kita boleh kira dalam sentimeter. Okay, so kilometer, meter dan sentimeter. So, contohnya kalau orang yang bergerak jauh, dia akan pergi kilometer lah. Kalau dia kurang gerak, meter. Dan kalau dia dekat sahaja, contohnya macam siku ke apa, dia guna sentimeter. Jadi, kalau kamu sudah tahu kan, kamu sudah tahu kelajuan sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okay, jadi dia tanya sini, kirakan kelajuan. So, kita ada jarak. Okay, kita ada jarak sini. Jarak dalam bentuk meter, sentimeter, kilometer. Okay, sini kita juga ada masa. Okay, so masa dia adalah 30 saat. So, benda ni kamu hanya perlu masukkan dalam formula. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okay, so kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. So, kamu dapatlah jarak 200 meter bahagi dengan masa 30 saat. So, 200 bahagi 30, jawapan dia adalah 6.7. Macam kamu dapat meter ni, meter per saat ni kamu ambil M dengan S ni, meter per saat. Okay, meter per saat. Jadi macam itulah kamu dapat dia punya kelajuan. 200 bagi dengan 30 samalah jarak bagi dengan masa, dapatlah 6.25. Macam kamu dapat meter per saat ni, kamu ambil ni dengan ni. Meter per saat ataupun meter bahagi saat. Ini dapatlah 6.7 meter per saat. Okay, so kadang-kadang belajar mereka terlupa. Mereka terlupa benda ni dan susah untuk, kena tolak markah. Okay, kadang-kadang ada cikgu yang langsung dia bagi markah, ada cikgu yang bagi markah setengah. Jadi kamu jangan lupa yang ni. Unit ni adalah sangat penting. Okay, sebab kita mahu tengok sama ada pelajar tahu di dalam kilometer kah, dalam meter ataupun dalam sentimeter. Jadi unit adalah sangat-sangat penting. Jadi cikgu ada lagi satu. Okay, cikgu ada lagi satu contoh. Okay, jadi kamu kena ingat, okay, so kelajuan adalah masa. Okay, kelajuan adalah jarak bahagi masa. Okay, kelajuan adalah jarak bahagi dengan masa. Okay, jarak bahagi dengan masa. Tapi contoh kalau soalan tu diminta kamu kira jarak. Macam mana? So, macam tu, kamu hanya perlu darab sahaja. Sini dengan sini. Itu adalah formula. Jarak adalah kelajuan darab dengan masa. Okay, so kamu sudah kena tanya, apakah jarak? So, kita letaklah jarak. Kita tidak tahu. Dan kita ada masa. Okay, masa kita ada 1 jam.
1 jam. Apa lagi? Okay, kita ada jarak. Okay, bukan. Sorry. So, kita minta maaf. So, kita ada kelajuan. Okay, kelajuan adalah 0.5 meter per saat. So, itu adalah kelajuan kita. So, kita ada masa, kita ada kelajuan, kita tinggal cari jarak lagi. Okay, so kita ada masa, kita ada kelajuan dan tinggal cari jarak. So, untuk masa, kita mesti bagi dalam saat. Kita tidak mahu minit. Okay? Kita tidak mahu minit. So, kita tahu dalam 1 jam ni ada 60 minit. Kan? So, untuk tukarkan minit ni kepada saat, kita kena darab 60 saat. Okay? Dapatlah 3,600 saat. So, settle sudah. Tinggallah masukkan dalam formula 0.5 meter per saat darab dengan 3,600 saat. Okay, kamu dapatlah meter. So, senang saja tengok kamu padam meter darab dengan saat darab dengan saat dapatlah meter. Okay, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kalau kamu ada apa-apa soalan tentang formula jarak ni ataupun formula kelajuan, jadi kamu boleh tanya cikgu. Tapi apa yang penting kamu kena ingat kelajuan sama dengan jarak bahagi dengan masa. Bila kamu hafal sudah formula ni, bila dia tanya jarak, kamu hanya perlu darab. Okay? So, bila dia tanya meter, kamu hanya perlu darab. Bila dia tanya kilometer, kamu bahagilah jarak bahagi dengan masa. Okay? So, kamu tinggal masukkan lagi dalam formula. Kalau meter per second ni, meter per saat ni adalah selalunya kelajuan. Masa, mestilah kamu tahu kan masa, tapi masa mesti berada dalam saat. Jadi kamu tahu 1 minit ada 1 jam ada 60 minit, 1 minit ada 60 saat. Jadi 60 dengan 60 dapatlah 3,600 saat. Jadi kamu tinggal lagi masukkan dalam formula dan kamu kira lah berapa jarak ataupun berapa kelajuan ataupun berapa masa. Okay, bergantung kepada soalan. Jadi kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay, nanti cikgu akan bagi beberapa latihan. Satu password chat tidak banyak. Jadi kalau kamu ada yang kamu kurang faham, kamu boleh tanya cikgu.